ونعرف ديننا ونحكم والهم الملائكة المقرب وافتح لنا أبواب رحمتك رب اشرح لنا صدرنا قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا في الدارين. Sekali. Bersalahan berjumpa dua kulit serta kanuk-kanuk yang tiada sampai had keinginan sertanya pada orang yang pertengahan, maka tiada binasa wuduknya kerana ketiadaan syahwah padanya. Bersalahan berjumpa dua kulit lelaki perempuan lah, serta kanuk-kanuk. Jadi salah seorang tu kanuk-kanuk. Kanuk-kanuk yang tiada sampai had sakatan keinginan, yakni keinginan syahwah. Sertanya serta had, serta sakatan. Sakat ni besar setara ni orang tak ingin lagi. Pada orang tiada sampai had keinginan sertanya pada orang yang pertengahan. Ini di sisi orang yang pertengahan. Pada orang yang pertengahan, yakni di sisi orang yang pertengahan. Pertengahan tu pertengahan syahwah dia. Jadi jangan kira orang yang syahwah tinggi, kecil pun dia ingin. Jangan kira begitu. Jadi maknanya kira katanya orang biasalah. Jangan orang yang keinginan syahwah dia tinggi, dia tengok budak kecil pun dia ingin. Maka tiada binasa wuduknya. Kerana ketiadaan syahwah padanya pada kanak-kanak. Ini tidak berlawan dengan dulu dia katanya dengan syahwah ataunya tidak. Pada awal-awal kitab dulu, pada awal-awal permulaan syarak pada dulu dia ada takmim pada awal-awal yang keempat. Dia katanya dengan syahwah atau tiada dulu. Maka di sini masalah dia katanya tak batal wuduk sebab ketiadaan syahwah. Maka tidak melawani di antara dua tempat ini, tidak melawani. Sebab dulu dia katanya dengan syahwah ataunya tidak batal wuduk semata, itu kalau dah besar. Kalau dah besar, maka apabila dah besar tu, maka tak kiralah ada ingin tak ada ingin batal wuduk semata. Adapun di sini masalah kanak-kanak. Kanak-kanak yang kecil, sentuh dia tidak batal wuduk sebab tak sampai had keinginan. Itu tidak melawani dengan dulu. Begitulah. Jadi maknanya walaupun lelaki perempuan, tapi kedua tu kanak-kanak, kedua-dua pihak tu lelaki dan perempuan tu kanak-kanak kedua, artinya salah satu daripada lelaki perempuan tu adalah kanak-kanak yang tak sampai had keinginan, maka sentuh tu tak batal wuduk. Sebab ternafi keinginan syahwah pada kanak-kanak yang kecil. Adapun kalau dah bukan kanak-kanak,
maknanya dah besar, maka sentuh semata-mata sentuh tu batal wuduk. Walaupun ketika sentuh tu tak ada terasa ingin sekalipun, itu pun membatalkan wuduk. Begitu. Dan demikian lagi tiada membinasakan wuduk, tiada membatalkan wuduk berjumpa dua kulit lelaki dan perempuan yang mahram. Yang mahramnya. Nya tak rajuk. Jadi maknanya bersentuh kulit lelaki perempuan yang mana antara keduanya ada mahram, ada mahraminya. Ada mahram, maka tidak membatalkan wuduk. Sekiranya kalau di antara lelaki dan perempuan tu ada mahram. Baca mahram. Jangan baca muhrim. Muhrim tu orang ihram. Orang yang ihram dengan haji atau umrah. Jangan baca muhrim. Ini baca mahram. Baca mahram. Jangan baca muhrim. Sebab kalau baca muhrim kena kepada orang yang ihram dengan haji atau umrah. Kita baca mahram. Sekali lagi, dan demikian lagi tiada membinasakan wuduk. Tiada membinasakan wuduknya berjumpa dua kulit lelaki dan perempuan yang mahramnya. Jadi maknanya di antara lelaki dan perempuan tu ada mahramiyah. Maka tidak membatalkan wuduk. Apa dia mahram? Yakni orang yang haram nikah antara keduanya. Antara lelaki dan perempuan, dua orang ni haram nikah, haram berkahwin. Itu maknanya ada mahram. Yakni haram nikah antara keduanya, antara lelaki dan perempuan. Habis itu haram nikah, haram kahwin tu sebab nasab. Jadi mahram nisbah nasab. Nisbah keturunan nasab. Atau susunya. Maknanya dua beradik bersusu, mak susu, bapa susu, mak saudara susu, pak saudara susu, cucu susu, hingga seterusnya. Maka haram dengan sebab bersusu. Atau kerana beramilan. Atau kerana beramilan, maknanya bahasa Arab dia katanya musaharah. Atau kerana beramilan, bahasa Arab dia katanya musaharah. Beramilan tu mana nikah, berkahwinan. Atau kerana beramilan atas selama-lama. Maknanya haram kahwin tu atas jalan selama-lama. Mana haram sampai ke bila-bila. Haram mu'abbad dia panggil. Bukan haram samantara. Kalau haram samantara tu batal wuduk. Kalau haram samantara sebab nikah kahwin tapi haram samantara, maka itu batal wuduk kalau bersentuh. Naknya haram atas jalan berkekalan. Enggak berterusan. Dengan sebab yang harus. Dengan sebab yang harus. Beramilan tu dengan sebab yang harus. Nanti tengoklah depan tu dia akan sebut muhtarazat dia. Tengok. Jadi maknanya haram nikah. Haram nikah tu atas jalan berkekalan. Haram nikah tu dengan sebab satunya dengan sebab nasab ibu bapa. Dengan sebab apa dia? Dengan sebab nasab keturunan. Yang keduanya haram nikah tu dengan sebab susu. Yang keduanya haram nikah tu dengan sebab berambil-ambilan. Tapi haram tu
atas selama-lama, mana atas jalan terus berkekalan sampai ke bila-bila lah, tak boleh nak kahwin dengan sebab yang harus. Jadi haram nikah tu dengan sebab yang harus, dengan kahwin, bukan dengan syubhat, gitu. Kenapa tak batal wuduk? Kerana hormatnya hormat mahram. Kerana hormatnya hormat mahram. Apabila jadi dengan sebab jadi mahram, ada hormat antara satu dengan satu lagi, maka sentuh pun tidak membatalkan wuduk. Tengok. Dia katanya dan keluar dengan katanya dan keluar dengan katanya orang yang haram dihimpun antara keduanya, dan keluar dengan katanya orang yang haram dihimpun antara keduanya seperti saudara isteri. Maka saudara isteri, adik bagi isteri, artinya kakak bagi isteri, maka itu sentuh batal wuduk. Sentuh tu membatalkan wuduk sebabnya haram tidak berkekalan. Sebab haram tu haram menghimpun. Sebab haram menghimpun. Adapun kalau tak himpun, boleh kahwin dengan kakak. Tiba-tibanya kakak tu mati, boleh nak kahwin dengan adik pula. Adik tu mati, boleh nak kahwin dengan adik seorang lagi pula. Tu haram menghimpun. Kalau tak himpun, boleh. Seorang ganti dengan seorang, seorang ganti dengan seorang. Begitu juga dengan mak saudara. Pertama dia kahwin dengan mak saudara. Apabila mak saudara tu mati masalah, kahwin pula dengan anak saudara. Maka itu membatalkan wuduk sebab haram menghimpun, bukan haram sampai ke bila-bila. Jadi haram tu sama tara saja. Apabila duduk dengan seorang ni, tak boleh dengan satu lagi. Tapi kalau bercerai dengan satu ni, boleh nak kahwin dengan satu lagi. Selama mana duduk dengan kakak, tak bolehlah dengan adik. Tapi kalau bercerai dengan kakak, cerai hidup, cerai mati pun, maka boleh pula dengan adik. Begitu juga mak saudara dengan anak saudara. Ketika duduk, ketika bersama mak saudara dengan anak saudara, tak boleh lah. Tapi kalau bercerai dengan mak saudara, boleh nak kahwin dengan anak saudara. Maka masalah haram tu, haram menghimpun, itu membatalkan wuduk. Dan keluar dengan harus, ibu perempuan. Ibu perempuan. Jadi kalau dia masalahnya haram menghimpun, kalau itu masuk mak mentua. Kalau mak mentua, itu haram sampai ke bila-bila lah, selama apabila kahwin dengan anak dan sudah bersetubuh dengan anak, maka dengan mak tua tu haram sampai ke bila-bila. Haram berkekalan. Maka itu tak batal lah. Lepas tu di sini dia katanya dan keluar dengan harus. Tu katanya dengan secara harus. Ibu perempuan yang diwati dengan syubhat. Dan anaknya anak perempuan. Dan jikalau keduanya itu haram selama-lama sekalipun, bukan dinamakan mahram kerana ketiadaan harus. Kerana ketiadaan harus, kerana wati syubhat itu tiada dikatakan, maknanya tiada dihukumkan dengan harus dan haram.
Dia katanya dan keluar dengan harus keluar apa? Ibu perempuan. Ibu bagi seorang perempuan. Perempuan tu yang diwati, dijemuk dengan syubhat, dengan secara syubhat. Dan anaknya anak bagi perempuan yang diwati dengan syubhat. Ha. Dan jikalau keduanya ibu dan anak itu haram kahwin bagi orang lelaki ni. Haram selama-lama, haram sampai ke bila-bila sekalipun. Semacam mak mentua lah dengan anak tiri lah. Bukan dinamakan mahram. Sebab dia bukan mahram. Kerana ketiadaan harus. Sebab tak masuk dalam katanya harus. Kerana wati syubhat itu tiada dikatakan, tiada dihukumkan dengan harus dan haram. Jadi masalahnya belum pada nak tengok perempuan syubhat tu, masalah orang lelaki dengan mak mentua, orang lelaki dengan anak tiri. Anak bagi isteri. Jadi maknanya ibu bagi isteri, anak bagi isteri yang dapat dengan suami yang lain. Ibu bagi isteri dan anak bagi isteri. Anak bagi isteri itu yang dapat dengan suami yang lain lah. Kita panggil anak tiri. Maka mak mentua haram dengan dia. Anak tiri pun haram dengan dia. Tapi jadi haram jadi dia dengan mak mentua dia, dia dengan anak tiri dia haram mu'abbad. Haram sampai ke bila-bila. Kalau begitu sentuh tak batal wuduk. Jadi kita orang lelaki dengan mak mentua tak batal wuduk. Begitu juga menantu dengan ayah pun tak batal wuduk. Kita orang lelaki dengan anak tiri pun tidak batal wuduk. Tapi dengan sebab kita kahwin, apabila kita kahwin dengan seorang perempuan dan sudah jimuk dengan seorang perempuan itu, maka haram mu'abbad kita dengan ibu dia. Haram mu'abbad, haram berkekalan kita dengan anak dia. Maka sentuh tak batal wuduk lah. Tapi dengan sebab kita jimuk perempuan isteri kita dengan secara harus. Bukan haram. Sebab kita kahwin. Apabila kita kahwin dengan seorang perempuan, maka haruslah kita nak jimuk. Apabila kita jimuk dia tu, maka kita dengan mak dia, kita dengan anak dia dah jadi haram mu'abbad. Maka sentuh tak batal wuduk. Itu masalah kita dengan orang lelaki dengan mak mentua dan dengan anak tiri. Tetapi masalah wati syubhat. Masalah wati syubhat. Seorang lelaki dia mewatikan seorang perempuan. Padahalnya seorang perempuan tu bukan isteri dia. Tapi bukan berzina. Seorang lelaki dia watikan seorang perempuan yang bukan isteri dia. Tapi bukan berzina. Bahkan dengan keliru. Dia sangka kata isteri dia. Sebelah balik lelaki kata, sangka kata perempuan tu isteri dia. Sebelah balik perempuan tu sangka kata ini suami dia. Maka berlaku jimuk. Maka jimuk tu dia panggil wati syubhat. Maka wati syubhat halal ke tidak tak boleh kata halal. Haram ke tidak tak boleh kata haram. Jadi mana tak boleh kata harus, tak boleh kata haram. Jadi maknanya ala kulli hal tak berdosa lah. Sebab syubhat tak berdosa. Maka apabila wati syubhat kepada dengan orang perempuan, maka ibu bagi perempuan yang diwati syubhat haram, tak boleh nak kahwin. Anak bagi perempuan yang diwati syubhat pun tak boleh nak kahwin juga. Tak boleh nak kahwin juga tu. Tapi sentuh batal wuduk.
Tapi sentuh batal wuduk, dia tak sama dengan mak mentua. Kalau mak mentua, sentuh tak batal wuduk. Anak tiri yang kahwin ni, mak mentua dalam kahwinan, anak tiri dalam kahwinan, itu sentuh tak batal wuduk. Sebab jimuk seorang lelaki dengan isteri dia dihukumkan, disifatkan dengan hukum harus. Dihukumkan dengan harus apabila seorang lelaki kahwin dengan seorang perempuan. Contohnya kita buat nama, letak nama lah. Apabila seorang lelaki dia kahwin dengan si Zainab masalan. Dia kahwin dengan si Zainab. Kahwin. Maka orang lelaki dia jimuk Zainab itu atas jalan harus. Tak harus macam mana isteri dia. Apabila dia jimuk Zainab dengan sebab Zainab tu dah kahwin dengan dia, dah jadi isteri dia, jimuk dihukumkan dengan harus. Maka mak bagi Zainab, anak bagi Zainab tu haram mu'abbad dengan lelaki ini. Haram mu'abbad. Sebab jimuk lelaki ini dengan Zainab itu dihukum kata dengan secara harus. Begitu. Tetapi kalau seorang lelaki dia jimukkan Zainab padahal Zainab bukan isteri dia, tapi bukan dia berzina dengan Zainab. Zainab bukan isteri dia sebab dia tak kahwin pun dengan Zainab. Tapi bukan berzina dengan Zainab. Tengah-tengah. Tengah-tengah. Kalau kata Zainab tu isteri dia, wati itu dihukum kata halal, dihukum kata harus. Kalau dia wati Zainab dengan secara berzina, itu kita hukum kata haram. Ini berzina bukan juga. Isteri bukan juga. Kalau kata isteri ialah harus. Kalau kata berzina ialah haram. Dengan sebab dia wati syubhat. Apabila seorang lelaki dia watikan seorang perempuan nama Zainab masalan, tapi wati dengan secara syubhat, tak dihukum kata harus. Sebab nak hukum kata harus macam mana? Bukan isteri dia. Tak dihukum juga kata haram. Sebab bukan dia berzina. Sebab gelap-gelap masalah. Dia sengka kata isteri dia. Si Zainab pun sengka kata suami dia. Lalu tu berlaku bersetubuh. Maka apabila dah berlaku bersetubuh di antara lelaki dengan Zainab dengan secara syubhat, maka orang lelaki dengan mak bagi si Zainab, orang lelaki ini dengan anak bagi si Zainab, haram berkahwin dengan secara mu'abbad sampai ke bila-bila. Tapi masalahnya jimuk orang lelaki kepada Zainab tadi tak dihukum kata harus, tak dihukum kata haram. Lalu tu sentuh orang lelaki dengan mak bagi Zainab, sentuh orang lelaki dengan anak bagi Zainab dengan sebab jimuk dia bukan haram, bukan harus, maka tidak membatalkan wuduk. Membatalkan wuduk. Itu berbeza. Jadi masalahnya naknya begini. Orang lelaki jimuk perempuan. Seorang lelaki jimuk akan seorang perempuan kalau dengan secara harus. Harus apa dia? Satunya sebab isteri, yang keduanya dengan sebab hamba. Gundik. Begitu. Apabila dihukumkan jimuk dia tu dengan isteri dia tu dihukumkan dengan harus, memang kalau isteri tu harus mata. Apabila jimuk seorang lelaki kepada perempuan dihukum kata harus, maka mak dengan anak, mak bagi perempuan dan anak bagi perempuan haram mu'abbad serta tidak batal wuduk. Begitu. Sebab ada jimuk yang harus. Begitu. Tapi kalau jimuk tu tak dihukum dengan harus, tak dihukumkan dengan harus sebab syubhat, tak dihukumkan harus walaupun tak dihukum dengan haram juga, maka pasal haram kahwin tu dia haram dengan ibu dia dan dengan anak dia. Tapi wuduk sentuh batal. Begitu. Itu berbeza. Itu maknanya
dan keluar dengan harus ibu perempuan yang diwati. Ibu mak bagi perempuan. Perempuan tu kita katanya nama Zainab masalan. Ibu dia. Perempuan yang diwati dengan syubhat dan anaknya. Jikalau keduanya dan jikalau keduanya ibu dan anak tu haram selama-lama, mana haram kahwin selama-lama sekalipun. Jadi maknanya tak boleh haram, tidak sah kahwin dengan ibu bagi perempuan yang diwati dengan syubhat. Haram tak boleh, tidak sah kahwin dengan anak bagi perempuan yang diwati dengan syubhat. Tentang kahwin tu dia haram. Tapi sekalipun dia kata bukan dinamakan mahram. Dia tak dipanggil, tak jadi mahram. Jadi mana lelaki dengan ibu bagi perempuan yang diwati dengan syubhat bukan mahram. Walaupun haram nikah tapi bukan mahram. Anak dia pun sama juga, bukan mahram. Kalau bukan mahram, sentuh batal wuduk lah. Bukan dinamakan mahram, tak panggil kata mahram. Sebab nak jadi mahram ni kerana ketiadaan harus. Sebab wati dia kepada perempuan dengan syubhat tu bukan hukumnya harus. Bukan hukumnya harus. Walaupun bukan haram, tapi harus pun tak, haram pun tidak. Tengok dia katanya kerana wati syubhat itu tiada dikatakan, yakni tiada dihukumkan wati syubhat tu dengan harus dan haram. Jadi wati syubhat itu kita ulama hukumnya bukan harus, bukan haram. Jadi tak boleh nak buat keputusan. Tak boleh nak buat keputusan kata haram, tak boleh nak buat keputusan hukumnya ialah harus, tak boleh. Begitu. Dan keluar pula dengan kata dan keluar pula dengan kerana hormat perempuan yang sudah berlian. Perempuan yang sudah berlian dengan dia, dengan perempuan, maka bukan haramnya haram kahwin dengan hormat. Kerana hormatnya, kerana hormat akan dia hanya sebab zinanya. Ini masalah perempuan yang berlian antara suami dengan isteri apabila berlaku berlian. Suami dan antara suami isteri, bekaslah bekas. Dua ni pernah jadi suami isteri. Tapi dua orang ini bercerai dengan sebab berlian. Maka antara dua lelaki perempuan ini kalau bersentuh batal wuduk, tapi haram kahwin. Dua orang ini tak boleh nak kahwin sampai ke bila-bila. Tapi bukan sebab mahram. Dengan sebab ada berlaku berlian antara kedua-dua. Dengan sebabnya apabila berlaku berlian di antara kedua-dua, maka dua orang ni tak boleh nak kahwin sampai ke bila-bila. Tak boleh nak kahwin tu bukan pasal mahram. Tak boleh nak kahwin tu pasal dia berlian. Berlian tu daripada mana? Daripada ada tuduhan berzina di antara berlian tu daripada tuduhan berzina oleh suami akan isterinya. Dia nak pasal nak jadi berlian tu masalahnya apabila suami menuduh kata isteri dia tu berzina. Tu pasal nak boleh jadi berlian. Punca nak jadi berlian tu ialah daripada suami menuduhkan isterinya dengan berzina. Kalau nak ulang balik masalah berlian tu panjanglah. Tapi bolehlah kalau nak sebut sepital lalunya. Masalah menuduh oleh suami akan isteri dengan berzina. Itu ada kalanya hukumnya wajib. Ada kalanya hukumnya wajib. Contohnya, dia suami duduk kat lain. Suami
duduk kat lain. Lepas tu kita kena ingat balik masa mengandung sekurang-kurangnya 6 bulan. Sepanjang-panjangnya ialah 4 tahun. Masa mengandung. Masa mengandung sekurang-kurang. Kalau haid tu sekurang-kurang dia sehari semalam. Sebanyak-banyaknya 14 hari 14 malam. Tapi masa mengandung dalam mazhab syafi'inya sekurang-kurang muddatul hamli, aqallu muddatul hamli, sekurang-kurang masa mengandungnya ialah 6 bulan. Sepanjang-panjang aksaru muddatil hamli, sebanyak-banyak sepanjang-panjang masa mengandungnya ialah 4 tahun. 4 tahun. Maka sekiranya selepas pada berkahwin, selepas pada suami antara suami isteri itu berkahwin, suami duduk kat lain, suami tinggal suami isteri itu tidak duduk sekali, tinggal jauh, tak berjumpa dalam masa lebih daripada 4 tahun masa. Dia sudah berkahwin, suami duduk kat Eropah, isteri duduk kat Jawi ni, lebih pada 4 tahun tidak duduk bersama dengan isteri dia. Tiba-tiba balik tengok ada anak. Tiba-tiba balik ada anak. Maka memang anak tu bukan anak dia dah tentu. Dah jelas katanya anak tu bukan anak bagi suami. Maka di situ dah jelas katanya bilanya 4 tahun tiba-tibanya ada anak. Maknanya maka dah jelas katanya bukan anak dia. Maka di situ wajib dia tuduh isteri dia dengan berzina. Dengan maknanya kalau tak tuduh dengan berzina, haram pula di atas dia. Kalau tak tuduh kata isteri dia berzina, maka haram pula di atas dia. Sebab apa? Sebab kalau dia tak tuduh kata isteri dia berzina, maka anak pada maknanya dia mengaku kata kanak-kanak tu anak dia. Padahal kanak-kanak tu bukan jadi daripada mani dia. Maka haram mengaku orang luar jadi anak. Kanak-kanak tu tentu bukan anak dia. Maka kalau tak tuduh dengan berzina, pada maknanya ia mengaku kata anak budak saat itu, kanak-kanak saat itu anak dia. Padahalnya kanak-kanak itu bukan anak dia dah tentu. Kalau gitu wajib dia tuduh isteri dia dengan berzina. Itu salah satu daripada masalah dalam bab li'an, kata wajib tuduh isteri dengan berzina. Kita ambil satu masalah wajib. Apabila wajib, dia pun mesti kena tuduh engkau berzina. Dia tuduh isteri dia dengan berzina. Apabila dia tuduhkan isteri dia dengan berzina, dia setiap-tiap kali tuduhan berzina mesti kena ada saksi. Mesti kena ada saksi yang menyokong. Kalau tidak, kena denda tentang tuduh orang dengan berzina. Maka apabila suami dah tuduh isteri dengan berzina, padahal sebelah balik suami tidak ada saksi, maka tentu sama sekali di atas suami itu kena had tuduh orang berzina. Maka apabila sebelah balik suami, tentu di atas dia kena had tuduh orang berzina, maka dia pun berli'an untuk nak lepaskan diri dia daripada kena had tuduhan berzina. Maka apabila dia dah berli'an, dia sumpah, maka tentu katanya isteri dia berzina. Maka isteri untuk nak lepaskan diri dia daripada berzina, dia kena sumpah kata yang dikata oleh suami itu adalah bohong. Itu cara dia. Maka itu jadi berli'an. Apabila dah berli'an di antara dua orang itu, maka terpisahlah. Mana tercerailah. Terpasahlah nikah kahwin di antara kedua. Maka apabila terpisah sekali itu, maka haram sampai ke bila-bila berkahwin di antara kedua-dua. Tapi
haram tu dengan sebab belian, bukan haram dengan sebab mahram. Maka apabila selepas tu bersentuh, batal wuduk. Dua orang tu tak boleh nak kahwin, tapi bersentuh, batal wuduk. Itulah masalahnya. Lepas tu nak lebih lanjut lagi tu, masalah tuduh isteri dengan berzina tu ada kalanya wajib, ada kalanya harus. Tengok keadaan lah situ. Tapi misal tadi tu ialah wajib menuduh. Begitu. Kita kembali kepada masalah kita. Dia katanya, mana? Dan keluar pula dengan kerana hormatnya perempuan yang sudah berlian dengan dia, dengan perempuan. Bukan haramnya kerana hormat. Yang mahram ni adik-beradik haram kahwin sebab nak hormat kepada saudara mara. Kepada saudara, adik tak boleh kahwin dengan abang, abang tak boleh kahwin dengan kakak masalah. Dengan adik, itu untuk nak menghormat antara satu dengan satu lagi. Adik hormat pada kakak, kakak hormat pada adik, itu tak boleh kahwin. Tapi antara dua orang ni bukan dengan sebab mahram, hanya sebab zina perempuan. Sebab dituduh dengan zina. Habis. Dan adalah segala isteri Nabi SAW jikalau haram atas segala umatnya sekalipun. Isteri Nabi haram bagi umat Nabi berkahwin dengan isteri. Haram. Tak boleh nak kahwin dengan siapa-siapa. Tapi bukan mahram. Bukan mahram. Tengok dia katanya, segala isteri Nabi SAW jikalau haram atas segala umatnya sekalipun. Bukan dinamakan mahram. Walaupun haram kahwin, tetapi bukan mahram. Maka binasa wuduk bersentuh dengan mereka itu, dengan segala isteri Nabi. Kerana sebab hormat akan Nabi SAW. Kerana nak hormat kepada Nabi, diharamkan kahwin dengan isteri Nabi selepas pada Nabi. Tapi bukan fasa mahram. Sebab tu kalau sentuh, batal wuduk. Dan masuk mahram itu jikalau haram mahramnya dengan ihtimal sekalipun. Dan masuk mahram, ni masuk dalam kata mahram, yakni tidak membatalkan wuduk lah. Jikalau mahramnya dengan ihtimal sekalipun. Dengan secara ihtimal, boleh jadi saja. Sekalipun seperti bercampur mahramnya dengan segala perempuan yang hilat. Perempuan yang hilat tu mana perempuan ajnabiyah yang boleh kahwin tu lah. Lawan bagi mahram. Yang bukan mahsur. Yang bukan mahsur mana yang tidak tersakat bilangan. Dan di dalam hal ini, jikalau berkahwin dengan seorang daripada mereka itu, harus ia wati akan dia. Dan apabila bersentuh akan dia, tiada batal wuduk. Kerana kami tiada membatalkan wuduknya itu dengan syak. Dan sungguhnya telah dan sungguhnya telah disetengah-setengahkan hukum pada masalah ini. Bahkan jikalau ia bersentuh dengan lebih daripada bilangan mahramnya, binasalah wuduknya. Intaha syarah Ramli. Ini masalah dia katanya seperti jikalau mahramnya
apa dia? Seperti bercampur mahramnya dengan segala perempuan yang hilat. Perempuan yang bukan mahram. Contohnya, seorang lelaki. Seorang lelaki, dia dapat tahu daripada bapaknya. Dia dapat tahu daripada bapaknya sebelum pada bapak dia nak meninggal, bapak dia ada pesan, ada wasiat. Ada pesan, dia katanya, kau ada saudara perempuan seorang kat kampung bagian-bagian. Sebab dia katanya masa aku muda-muda dulu belum nak kahwin dengan makmu, aku dah kahwin dengan seorang perempuan, dapat anak perempuan seorang yang ada di kampung bagian-bagian. Jadi maknanya, tapi seorang perempuan yang dikatakan tadi tak tahu seorang mana. Tapi adalah kat kampung itu seorang perempuan yang jadi kakak dia atau yang jadi adik dia. Itu yang dibagi tahu oleh bapaknya. Jadi maknanya bapak dia bagi tahu gitulah. Engkau ada adik seorang. Engkau ada adik seorang yang di kampung sekarang berada di kampung bagian-bagian. Maka tapi ayah tak ada bagi tengok gambar. Ayah tak bagi alamat. Hanya sekadar katanya kat kampung itu ada adik engkau seorang. Macam mana rupa dia tak pernah tengok. Lagi pulanya rumah sebuah mana adik dia duduk tak tahu juga. Hanya tahu sekadar tu sajalah, daripada lepas pada ayah dia beritahu, ayah dia pun meninggal. Kalau tidak bolehlah bawa ayah pergi tengok. Ni tak tahu. Hanya tahu sekadar katanya ada kat kampung tu seorang adik dia atau seorang kakak dia. Maka orang perempuan dalam kampung tu mesti ada seorang yang jadi adik dia atau jadi kakak dia. Maka itu boleh boleh nak kahwin. Sebab walaupun katanya ada adik, katanya ada kakak kat sana, tapi tak tahu kata siapa. Ada. Tapi tak tahu kata seorang mana. Maka bolehkah tidak nak berkahwin dengan seorang perempuan yang ada kat kampung itu? Boleh. Sebab ayah dia bagi tahu sekadar tu saja. Engkau ada saudara, tak tahu kakak pun, tak tahu kata adik ke, umur berapa ke, rupa macam mana ke, rumah kat mana ke, tak tahu. Sekadar itu ya saja tahu. Maka bolehkah tidak dia nak kahwin dengan perempuan yang ada kat kampung tu? Boleh. Maka sekiranya kalau dia berkahwin, sentuh tak batal wuduk perempuan dalam kampung tu, sebab boleh jadi adik dia. Boleh jadi perempuan tu yang dia kahwin tu saudara. Tapi boleh jadi saja. Tengok. Jadi maknanya kita katanya perempuan dalam kampung itu ada beratus-ratus lah. Perempuan dalam kampung itu ada beratus-ratus lah. Tapi salah seorang daripada beratus-ratus tu saudara dia. Tapi mana seorang tak tahu. Maka boleh nak kahwin dengan mana-mana perempuan dalam kampung tu, boleh nak kahwin. Tapi apabila berkahwin dengan mana-mana seorang, maka boleh jadi yang jadi isteri dia tu boleh jadi adik dia. Boleh jadi saudara dia. Boleh jadi. Maka dengan secara tilik kepada boleh jadi saudara dia itulah tak batal wuduk sentuh. Ni pelik ya. Sentuh dengan isteri tak batal wuduk. Gitu ya. Tengok. Dia katanya seperti bercampur mahramnya saudara dia.
dengan segala perempuan yang hilat yang bukan mahsur. Maknanya bukan mahsur ni, kalau kata mahsur tu mana boleh kita bilang dengan mata. Mahsur maknanya ramai juga, tapi boleh bilang dengan tengok dengan mata. Tengok tak kita nak bilang, kita nak kira tu, tengok dengan mata, berapa ni? 20, 30, mana boleh kita bilang dengan mata. Itu maksud. Mana naknya lebih ramai daripada itu. Dan di dalam hal itu jikalau berkahwin. Dan di dalam hal itu jikalau berkahwin seorang daripada mereka itu, harus ia wati akan dia. Kahwin pun sah, wati pun halal. Sebab tak tahu kena ke adik ke, bukan ke, tak tahu kan? Boleh. Dan apabila bersentuh akan dia, tiada batal wuduknya. Kalau bersentuh, kahwin harus wati. Tapi bersentuh tidak batal wuduk. Sebab boleh jadi kena ke saudara dia, yang jadi isteri dia. Kerana kami tiada membatal wuduk. Kerana kami ulama fiqh tiada membatal wuduk, tiada menghukumkan batal wuduk itu dengan syak. Naknya zon, artinya zon yang kuat atau dengan yakin. Kalau syak tidak menghukumkan batal wuduk. Dan sungguhnya telah disetengah-setengahkan hukum pada masalah ini. Di setengah-setengah maknanya dibahagi-bahagi kan hukum pada masalah ini. Tengok, tilik pada bab kahwin, boleh ke tidak? Boleh berkahwin dengan mana-mana seorang daripada perempuan di dalam kampung itu. Walaupun nak kena kepada saudara dia yang jadi isteri dia sekalipun. Tak apalah. Sebab kita katanya ada perempuan tu ada 200-300 orang. Seorang saja saudara dia. Maka boleh ambil siapa-siapa walaupun nak kena kepada saudara dia sekalipun, boleh nak kahwin. Tentang pasal boleh kahwin ke tidak? Boleh kahwin. Pasal sentuh batal wuduk ke tidak? Tidak batal wuduk. Sebab ihtimal. Jadi maknanya ketika berkahwin, kita kena kata ihtimal yang isteri itu bukan saudara. Ketika berkahwin, fikir katanya, bukan adikku pun. Kena fikir begitu, bukan saudaraku. Kena fikir begitu. Ketika bersentuh, kena fikir kata, boleh jadi adik aku. Sebab tu ketika berkahwin, bolehlah. Sebab ihtimal bukan saudara. Ketika bersentuh, tak batal wuduk sebab ihtimal saudara. Begitu. Itu makna disetengah-setengahkan hukum pada masalah ini. Bahkan jikalau ia bersentuh lebih daripada bilangan mahram, binasalah wuduknya. Kalau begini batal wuduk. Jadi kita kata dalam kampung ni ada adik seorang. Seorang aja. Ada adik ke ada saudara seorang. Maka apabila ia bersentuh dengan 2 orang perempuan daripada kampung itu, maka batal wuduk. Sekaligus. Kiri pegang seorang ni, kanan pegang seorang ni. Maka batal wuduk. Kalau sentuh, begini sama juga. Kita katanya, kita ada buat satu haflah masalah. Satu haflah, satu majlis perjumpaan orang perempuan. Dalam ramai-ramai perempuan, 200-300 perempuan tu, ada seorang adik kita. Ada seorang adik kita. Ini bukan masalah kahwin lah. Kita buat satu haflah masalah. Dalam ramai-ramai itu ada seorang adik kita ke, mak kita ke, artinya kakak kita ke, mak saudara kita ke. Tiba-tibanya kita buat haflah tu sebelah malam. Sebelah malam. Lepas tu tiba-tibanya apa dia? Lampu tutup. Elektrik putus. Maka gelap. Maka kalau bersentuh dengan kulit perempuan yang seorang, tak batal wuduk.
Sebab boleh jadi yang sentuh tu ialah mahram kita. Tapi jangan sentuh dua orang sekaligus lah. Kalau bersentuh dua orang sekaligus, maknanya mahram seorang bukan mahram seorang. Itu barulah batal wuduk. Contohnya, tak nanti buat haflah lah. Misalnya kita katanya balik raya. Apabila balik raya berjumpa, berkumpul di rumah tu, di situ ada saudara, ada mak saudara, ada sepupu. Sepupu haram kahwin. Itu boleh kahwin kan, batal wuduk dengan sepupu. Maka tengah-tengah duk ramai-ramai dalam rumah tu, tiba-tiba elektrik putus. Gelap. Tak tahu kata siapa. Kita ada wuduk. Elektrik putus. Gelap semuanya. Kemudian ada sentuh dengan seorang perempuan. Tapi dalam ramai-ramai perempuan tu ada juga sepupu. Ada yang adik, ada kakak, ada mak saudara macam-macam lah. Maka bersentuh dengan seorang perempuan. Wuduk kita batal ke tidak? Tak batal. Sebab ada ihtimal yang sentuh tu adik kita, kakak kita, mak saudara kita. Tapi boleh jadi juga bersentuh dengan kulit sepupu kita. Tapi ihtimal. Dengan sebab ihtimal tidak dihukumkan dengan batal wuduk. Gitu. Itu maknanya bahkan jika bersentuh ia dengan lebih daripada bilangan mahram, binasalah wuduknya. Contoh masalah tadi. Misalnya kita kata dalam majlis tu, kita ada mak seorang. Ada adik seorang. Yang mahram kita. Yang lain bukanlah. Yang lain bukan mahram. Dalam satu majlis tu, yang mahram kita, adik kita seorang. Mak kita seorang. Kemudian elektrik putus. Gelap. Maka kalau sentuh dengan dua orang perempuan sekaligus, tak batal wuduk lagi. Sebab boleh jadi dua orang tu mak dengan adik. Tapi kalau sebelah tangan kanan pegang dengan seorang perempuan. Sebelah kiri pegang dengan seorang. Kaki pijak atas seorang pula. Jadi tiga lah. Maka itu lebih pada bilangan mahram, maka batal wuduk. Kenapa begitu? Kalau kita katanya ada mak, ada adik dalam majlis tu. Lampu tutup. Sebab elektrik putus. Kita sentuh dengan tiga perempuan. Maka batal wuduk. Kalau sentuh dengan dua, tak batal lagi. Sebab dalam majlis tu ada dua orang mahram kita. Kalau sentuh dengan tiga sekaligus, itulah batal wuduk. Kalau dengan seorang, dengan dua, tak batal lagi. Itu mana katanya, bahkan jika bersentuh lebih banyak daripada bilangan mahram kita yang ada kat situ, barulah batal wuduk. Intaha syarah Ramli, naknya kha sad roh. Maknanya dengan secara ringkas. Intaha selesai nakal daripada syarah Ramli, lepas tu kha sad roh. Maknanya ringkas. Habis. Kami katanya, dan demikian lagi jikalau berkahwin seorang akan perempuan yang kecil. Wallahu a'lam, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhan 'arifin wa nawwir qulubana bi nurikal karim wa ja'al a'malana khalisatan liwajhika. Allahumma inna nasta'uduka ma qara'nahu wa ma